Bawah ni ada 2-3 wajah lagi. Woi, tisu woi. Tak boleh. Benda-benda bawa benda serius dah. Third. Woi. Macam gitu je kau campak? Third, agak-agak third. Apa yang aku campak? Sekejap. Dah. Dah. Assalamualaikum, selamat datang ke PRG, Pod Ruang Gelap. So, saya harap korang semua yang tengah menonton sihat-sihat belaka dan terima kasih kepada subscriber baru yang join PRG. Terima kasih atas effort korang untuk teruskan support kami dan korang semua, okay? Malam ni Boy, Abang Iwan, Bos Wan. So, alhamdulillah. So saya harap korang pun sihat-sihat belaka. And then boleh kita teruskan? Okay. So saya serahkan kepada Abang Iwan dulu. Assalamualaikum dan selamat malam kepada semua penonton-penonton yang berada di YT Channel Boss Team Empire. Dan tahniah kepada korang yang dah subscribe dan teruskan memberi sokongan agar podcast ini dapat berterusan dan kami akan terus menghasilkan podcast yang lebih apa orang kata baguslah lepas ni. Dan mungkin ada juga yang nak berkongsi idea tentang apa yang kami lakukan untuk podcast, ada cadangan-cadangan boleh terus direct kepada Boss Team dan kepada live TikTok kepada semua Boss Team Family, Fox, Kill dan juga Next. So korang telah membawa kita sehingga ke hari ini meneruskan podcast. So kita bersyukur sangat sebenarnya hari Jumaat yang penuh berkah ni kan, kita mohon keberkatan dan rahmat kasih sayang Allah semasa kita sekarang ni sentiasa mohon lindungan, sebab apa yang terjadi sekarang ni kita tak mampu untuk atasi tanpa izin dia. So saya harap kepada semua penonton dapat teruskan mendoakan agar kami dan Bos Wan sendiri yang sekarang ni dalam keadaan apa yang korang dapat lihat dapat orang kata kuatkan semangat dan sama-sama kita bantu untuk teruskan dia, bagi dia teruskan semangat, jangan down. Amin, insyaAllah, amin. Kan pada saya perjuangan tu bukan satu hari. So sayang sangat kalau dia letakkan satu macam keputusan untuk reverse. Kerana kan ada golongan-golongan segelintir yang mungkin tak berpuas hati atau mungkin tak senang atau merah mata dengan apa yang dia ada sekarang ni atas hasil usaha dia dan bukan dengan menjatuhkan sesiapa untuk dia berada di label yang sekarang. Dan saya sangat bersyukur diberi peluang untuk belajar juga dengan beliau, kan, seorang yang humble, dapat berkongsi, tidak pernah claim diri itu sebagai orang yang hebat, sentiasa merendah diri. Itu yang membuatkan saya rasa macam seronok. Dan saya harap kepada viewers-viewers kita pun terus mendoakan. Saya pun tak kata saya akan selamanya bersama dengan Boss Team, dengan siapa-siapa pun di sini, tapi kita cuba untuk apa yang ada sekarang ni, kita cuba kekalkan momentum dan chemistry yang ada. Korang just doakan kami agar kami ada ruang untuk lebih ke depan lagi dan memulih kejayaan lah. So seterusnya saya serahkan kepada Bos Wan lah pula. Dan kepada semua saya minta maaf, dia patutnya datang tadi tapi dia tak sempat nak sampai. Jadi kita tunggu dia next lah. Rahmat. Bukan. Tadi Abang Iwan cakap Rahmat datang. Mak semakin funny guys. Saya belajar daripada seseorang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua penonton. Kita dah capai 6k lebih subscriber. Terima kasih banyak-banyak. Tapi masih lagi jauh untuk kita sampai ke 30,000 subscriber. Saya minta tolong jasa baik korang yang semua yang ada. Ada benda keluar ke? Darah ke? Tisu. Weh, tisu ni. Weh, tadi tisu ke? Woi, tisu woi. Tisu. Weh, Ted, agak-agak kata. Jangan. So, sebentar guys, sebentar.
Tak apa geng, mana-mana yang ada korang tenang dulu. InsyaAllah. Allah. Dia okey tak? Dia okey tak? Tak tahu, tiba-tiba saya pun agak terkejut sebenarnya. Tadi kita datang bosan okey. Tiba-tiba ada yang mengalir daripada hidung dia. So saya harap tak membawa benda serius lah. Third, Weh, macam gitu je kau campak? Third agak-agak Third. Apa campak-campak ni tu? Tak elok ah. Sekejap. Dah. Dah. Bagi Bos Wan ni kejap, bagi Bos Wan stopkan jap hidung dia. So, Main mungkin boleh take over dulu sementara. Saya harap saya perlukan bantuan korang semua yang ada dalam live dan mendoakan agar apa jua yang dilalui oleh Bos Wan dapat Allah punahkan, Allah lindung. Sebab apa yang berlaku ni kita tak boleh expect pun sebenarnya benda ni. Sebab benda ni masih lagi berlangsung. Dan saya pun dalam keadaan agak letih dan lemah. So saya memerlukan sokongan korang semua untuk teruskan mendoakanlah. Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan yang baik untuk dia. Geng, ramai-ramai yang ada ni, saya minta tolong korang semua untuk doakan. Okay, apa yang Bos Wan lalui. Okay. Kenapa tu? Kau Sal? Tenang. Respect tu. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Sorry geng, ada sikit gangguan. Saya nak ceritakan kembali perihal semalam yang semasa kita mulakan podcast. Saya berdua dengan Abang Iwan. Semua korang tengok semua. Penonton dekat YT dan juga di TikTok. Melihat saya berdua bermula dengan Abang Iwan dan kemudian Mael datang. Dan kita mula sedari ada sedikit kelainan yang Mael salam saya dengan cara yang bukan kebiasaan. Okay? Kebiasaan. Dan katanya dia tak sedar pun benda tu. Tapi bila dia dah tengok dekat YT sendiri dan dia agak terkejut. Begitu juga dengan Boy. Lepas tu kita explore untuk sesi yang pertama. Mael dan Boy dia macam cuba menarik Wanted untuk sesi yang pertama, mengajak untuk pergi ke satu tempat untuk mengasingkan diri atau menjauhkan diri dia orang bertiga daripada Abang Iwan. Saya berada di base lah, memantau seperti biasa. Cuma lama kelamaan Wanted dia jadi agak lain sampai dia duduk kat satu tempat dan saya terpaksa datang untuk tengok dia. Dan bila saya datang ke sana, Mael dengan Boy dia kelihatan biasa je. Dia macam terpinga-pinga, dia tak tahu apa keadaan ni sebenarnya. Okay, saya yakin korang semua boleh tengok benda tu dekat dalam live. Semua kalau saya nak panjangkan cerita panjang sangat. Saya terus naik untuk sesi explore yang kedua. Kita dikejutkan dengan satu perkataan. Perkataan tu disambung-sambung. Bila tu yang sambung perkataan tu adalah viewers. Macam mana bang ayat dia? Kau Dia tak selamanya kau di atas. Okey. Suara tu datang, dia bukan serentak tau. Dia bukan datang serentak. Dia datang mula-mula Mael cakap tak banyak kali. Ada suara-suara yang berlainan bercakap benda yang sama. Sedangkan kat situ ada kita berempat. Ada lebih daripada 5 suara yang berbeza yang berkata tak. Tapi kita time tu tak faham lagi. Tak. Lepas tu second selamanya. Sampai kita kat dalam kau tu suara perempuan. Panjang. Betul bang? Jeritan suara perempuan kau panjang. Di atas Boy sebut. Dan Boy pun tak sedar bila masa dia sebut. Dan tu Mael sedar. Mael sedar waktu tu. Kita semua tengok atas. Tak tahu kenapa kita tengok atas tak tahu. Bila tu viewers yang sambungkan ayat tu. Tak selamanya kau di atas. Saya tak tahu apa maksud dia. Saya tak tahu. Adakah dia menuju ke arah saya ataupun sesiapa yang ada dengan saya kat sini. Tapi untuk pengetahuan korang, saya tak pernah berada di atas. Korang sendiri tengok daily saya bukan hari-hari nombor 1. Nak dapat nombor 1 tu sikit susah. Tak pernah kot rasanya. Okay, jadi
Kalaulah kata benda tu betul, saya rasa engkau salah orang. Kau silap orang sebab aku bukan duduk dekat atas, aku duduk kat tengah-tengah. Aku lebih memilih untuk maintain dan sustain. Right? Jadi tak sepatutnya lah ada pihak-pihak yang tak suka. Tetapi kalau kita duduk dekat titik paling rendah pun, kalau orang tak suka tetap tak suka juga. Betul Mai ya? Walaupun kita duduk dalam tong sampah sekalipun. Okay, itu pengajaran dia. Sebab kita tak buat kerja untuk orang suka dekat kita. Kita buat kerja untuk diri kita sendiri, kita buat dengan baik supaya orang boleh menilai dengan baik. Balik saja, bila selepas saya end live, masa saya tengah explore, medium mengadu dekat saya yang belakang dia sakit. Macam ada orang duduk dekat bahu sebelah kanan dia. Masa kita tengah explore tau. Benda tu berlaku di rumah. Sebab tu aku marah. Masa aku tengah podcast tu, benda tu dah berlaku. Dan pada tu pun bos Ram agak beremosi. San. Ada benda nak keluar. Tak tahu benda apa. So, sehinggalah maghrib tadi saya tak keluar pergi mana-mana kecuali saya bawa Madam pergi makan je. Maghrib saya buka surah Al-Baqarah. Saya rasa viewers ada dengar. Ingat tak aku pernah cakap belakang aku panas sebelum kejadian ni? Ya betul. Maghrib tadi bang, saya rasa bila saya buka Al-Baqarah tu bang, belakang saya ni daripada tulang belakang, daripada tengkuk ni sampai ke belakang panas. Dan saya rasa semak. Serabut. Semak. Dia tak sepatutnya kita dengar ayat suci Al-Quran, tak sepatutnya dia punya respon macam tu. Tak sepatutnya. Tapi ni respon dia berbeza. Termasuklah medium sendiri. Kita senang trigger dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Anak tanya biasa je. Tapi kita rasa macam, Dia mengganggu emosi. Jadi dia emosi tak stabil jadi. So, sebab tu saya cakap malam tadi masa podcast, kalau nak aku je. Anak bini aku apa salah dengan kau? Kan? Apa salah dia? Jadi sekarang ni, saya sedang risau bukan keadaan saya. Bila saya keluar tadi, saya risau keadaan kat rumah. Sebab Medium buat live tadi, pakai akaun saya sebelum saya keluar. Ada beberapa viewers nampak dekat tangga. Jadi saya dah tak seronok nak pergi. Dah tak seronok nak pergi. Bayangkan macam mana kau nak pergi kerja, sedangkan tadi buat live ada 1,000 lebih orang bercakap dengan Medium. Separuh daripada tu cakap nampak belakang tangga, nampak orang lalu, sedangkan tak ada orang lalu. Macam mana aku nak pergi kerja? Aku nak buat kerja macam mana malam ni? Korang beritahu aku. Dan saya sebelum ni saya kerap juga pasang. Bukan nak bagi tahu kita pasang ayat suci Quran kat rumah, tidak. Cuma saya saja pasang nak test. Biasanya kalau orang ada gangguan, bila pasang saja apa pun ayat suci Al-Quran pun, dia akan ada tindak balas. Kalau tak ada apa-apa, dia akan dapat tenang lah. Kalau ada gangguan, dia akan dapat gangguan lah. Dia akan rasa panas, tak selesa, rasa bingit. Dan itu saya rasa kan. Rasa macam, boleh tak aku tutup? Tapi masih lagi waras. Kita tahu, maknanya saya sedar yang kita dalam gangguan. So, saya tahu bila saya pasang surah ayat Al-Baqarah, dia akan rasa berdesing. Lepas tu, rasa berdebar. And then, kat belakang ni jadi rasa panas. Itu masa maghrib tadi, geng. Panas. Main. Masih main. Panas sih main. Betul lah, Cik. So, Boleh tak betul eh? Apa yang betul? Apa yang betul? Kau tak hentak lah weh. semua. Okay. First of all, saya nak minta maaf kepada semua viewer-viewer, subscriber, penonton-penonton semua, dan juga supporter-supporter Kill, Next, Boss Team dan juga Fox. Saya nak minta maaf daripada segala kesilapan yang saya lakukan semalam. Sama ada saya sedar ataupun tak sedar. Awal-awal bila diorang cerita dekat saya tu, saya tak percaya. Serius saya tak percaya. Sebab saya tahu time saya masuk tu, saya bawa kerusi, saya baru nak masuk ke dalam frame,
time tu bos Wan dah bising-bising. Dia dah bising-bising lah. Dia dah cakap kau macam ni, jangan ni apa? Suruh saya keluar. Sebab dia tak pernah cakap macam tu dengan saya. Dia tak pernah cakap macam tu. Saya minta maaf dulu bos Wan, Abang Iwan, boy. Lepas dah habis explore apa benda semua, Gegat. Dan tu Gegat dia tunjuk saya balik video tu. Dia tunjuk balik saya video di mana memang betul saya salam bos Wan, tapi dia salam sentuh. Dia macam dia macam ni. Sebab saya tak pernah salam dia macam tu. And then bila dengan Abang Iwan pula saya salam cium tangan sebab saya tengok video tu. Korang boleh tengok dekat podcast episod semalam punya. Korang boleh tengok dekat YT. Bila dah tengok benda tu semua, dia jadi satu perasaan, macam mana nak cakap rasa guilty, rasa bersalah. Rasa bersalah. Dia macam nak betulkan balik keadaan apa semua. Tapi ni boleh saya kalau saya terus terang boleh Bosan? Tak kisah apa-apa. Sebelum saya sampai ke lokasi semalam, saya rasa saya ada satu perasaan di mana tak tahu saya macam aku malas nak pergi base. Aku rasa macam tu. Saya rasa benda tu. Saya rasa macam alah nak hadap. Sorry aduh nak hadap bos Wan lagi. Nak kena jalan lagi. Nak kena memanjat lagi. Dia rasa semua benda tu. Dia rasa secara tiba-tiba dalam sedetik tu. Dia rasa semua benda. And then saya fikir balik. Kenapa benda tu datang dekat saya? Time tu saya nak call bos Wan ataupun saya nak call Abang Iwan ke saya nak call boy, siapa tak tahu. Benda tu terus gone. Saya terus lupa. Saya terus sampai base. Bila sampai base, saya angkat kerusi, barang-barang saya semua, laju saya nak masuk frame. Tahu-tahu bos Wan halau saya keluar. Bila bos Wan halau saya keluar, saya rasa triggered. Aku buat salah apa kan? Tiba-tiba kau nak apa? Bos Wan nak marah aku. Aku ada buat salah dengan macam korang tahu, bos Wan dia sangat-sangat menjaga dia punya team. Dia sangat-sangat menjaga budak-budak dia apa benda semua. Saya takut saya ada bergurau kasar ke ataupun saya ada terusik diorang ke apa ke. Sebab tu bos Wan marah. Sebab bos Wan dia tak boleh ada apa-apa isu pasal budak-budak dia. Dia jaga baik punya. So saya nak tanya. Then time tu Gegat Gegat dah tarik saya, bawa saya keluar. Gegat sendiri cakap dengan saya, kau lebih elok kau duduk kat luar je lah, kau tak payah masuk. Aku jadi macam, aku salah apa tu Gat? Aku buat salah apa? Kenapa korang nak kena dia rasa macam kenapa korang nak pulau aku? Dia senang rasa macam ni. Dia lebih kepada memupuk ke arah kebencian. Betul tak? Betul. Dia rasa macam aduh malas aku nak hadap. Itu yang aku rasa sebelum aku sampai ke base. Aku rasa aku tak boleh tengok diorang. Tengok bos Wan aku rasa nak marah. Tengok bos Wan aku rasa lain. Ya. Aku rasa macam tu kan. Aku tak tahulah. Aku tak confirm dekat bos Wan. Tapi bila aku datang tu, aku rasa macam overall team ni macam oish, tak best Dia rasa satu perasaan yang aku tak boleh tengok ni. Aku kena jauh. Macam Abang Iwan, mana Abang Iwan? Solat tahajud ke apa? Sebab Abang Iwan sendiri cakap, time tu dia sendiri, boy sendiri cakap, kau ditegur, ingat boy, kau time kita jalan first session, macam rasa lain lah ni. Ya, Kau betul. ditegur. Kan? Betul. Betul. Pasal saya sendiri cakap dengan boy macam, ya doh, aku rasa macam aku rasa lain weh. Aku rasa lain. Tak pernah. Korang sendiri tahu macam mana excitednya kalau aku datang nak explore dengan orang ni. Korang sendiri tahu. Tapi 2 hari ni dia rasa lain. Bila aku kat luar, aku pergi jalan ke ataupun aku pergi lepak makan ke apa ke, tak ada rasa. Kadang-kadang masuk lepak dalam live diorang, gelak-gelak, huha-huha. Okey. Tapi sekarang benda tu dah tak ada. Macam dia dah gone. Dah gone. Dia dah macam gone, dia dah okey. Macam
dia lebih kepada rasa bersalah, betul tak boy? Betul? Dia lebih kepada rasa bersalah dan kau rasa macam kau nak betulkan balik keadaan. Bersungguh-sungguh nak betulkan balik keadaan. Bukan nak ambil hati diorang, tapi nak tebus balik. Kita sebenarnya banyak menyusahkan diorang. Okey tak? Okey. Nafas apa tu? Bila pula aku bernafas? Tadi Hai. Apa dia? Apa dengar? abang dengar kan? Okey. Mendengus. Berdengus. Tu yang kita Bewan. Okay. Firstly, bagi side saya pada permulaan kita podcast sebelum Mai sampai, pada saya waktu tu keadaan tenang. Okay. Setelah Mai sampai dan apa yang berlaku tadi, saya skipkan dulu. Kita masuk ke first session untuk check line. Dan apa yang berlaku antara saya dengan diorang ni, saya lihat mereka cuba untuk tarik wanted sendiri yang menyebabkan wanted berubah. Tiba-tiba dia berlari ke arah jauh daripada saya dan saya pun ada rasa suasana pelik. Kenapa? Saya ingatkan balik, saya fikir balik kenapa wanted jadi macam gini. Sebab ada sesuatu yang mereka sampaikan pada wanted yang menyebabkan wanted berjadi sedemikianlah. Sampai ke hari ni emosi dia tak stabil. Dan pada korang semua sebenarnya saya rasa ada juga dapat melihat satu shot daripada orang kata live yang melihat kelibat di tengah-tengah antara mereka berdua. Kau nampak tak? Belakangnya diorang ke? Kau nampak tak apa aku nampak? Ada something yang lintas kat lampu belakang. Ya. Ada pergerakan dari belakang. Yang belakang sekali. Belakang sekali, lampu putih belakang. Bosan punya live. Belakang sekali. Ada sesuatu yang dekat ni sebenarnya. Sebab tu saya rasa bosan pun sebenarnya tak selesa ni. Saya dapat rasakan dia tak selesa, tak macam biasa. Mood dia pun tak macam biasa. Still macam fikiran dia masih rusing, emosi dia tak stabil. Macam dia kata tadi lah, waktu maghrib tadi bila dia mendengarkan ayat-ayat suci kan, Al-Quran, dia agak rasa tak tenteram. Okay, saya dapat rasakan something sebenarnya. So guys, tolong bantu sama-sama. Bantu dengan doa dan selawat dulu. Mudah-mudahan apa yang kita lalui pada waktu ni dan tempat ini mungkin ada juga peranan dia menyebabkan energi-energi yang dekat sini pada tindak balas. Cuma dari side saya kata semalam selepas saya lihat ada kelibat di tengah-tengah antara mereka berdua, saya dah rasa lain sangat. Dan sebelum tu, mereka melintasi Bos Wan terus batuk, terus sesak nafas. Dan saya merasakan dada saya seumpama dicucuk. Dan mereka macam Bos Wan tengah menelan sakit ni, dia orang panggil saya. Abang Wan, cepat. Saya pun nak pergi mana? Sabarlah, Bos Wan tengah sakit ni. Tapi seolah-olah mereka macam tak ambil tahu langsung lah. Dia just fikir, jom, biarkan. So saya rasa benda ni sangat-sangat something wrong apabila dia orang diterangkan balik selepas kita balik. Dan mereka memang tak sedar benda tu berlaku. Sampailah kita naik ke Saka Bunian. So apa yang saya lihat pada sudut Bos Wan, perkara yang sama berlaku seperti mana kita berlaku di sini. Bos Wan mula sesak nafas apabila berdekatan dengan mereka. Sebenarnya korang jangan salahkan Mael dan Boy. Mereka tak ada salah. Banyak kali saya dan Bos Wan tekankan benda ni, jangan menghukum mereka. Mereka tidak bersalah. Dan kenapa? Tubuh mereka digunakan sebagai medium untuk melaksanakan apa jua yang dipuja dan yang memuja. Yang berniat dan yang membuat ini menggunakan satu macam saya kata macam laluan. So mereka masih dalam proses recovery. So mereka ada lagi 2 hari untuk recovery. So dalam masa proses ni bermacam-macam ujian akan sampai. Cuma kita perlukan kekuatan daripada mereka sendiri dan doa-doa korang untuk bantu mereka semangat untuk lawan benda ni. Sebab setiap apa yang berlaku pada mereka akan ada kesan dan bekas. Jadi laluan tu tidak akan tutup terus. So benda ni lebih kepada personal lah pada saya. Sebab saya lihat situasi sekarang pada kru-kru Boss Team sendiri agak dingin. Bukan saja wanted, tapi saya nampak
Yang lain pun dah mula rasa macam tak selesa bekerja bila bagi arahan tu macam tiba-tiba bentak-bentak. Saya pun rasa something wrong. So, korang sendiri melihat, pertamanya kita orang, kawan-kawan yang ada ni, seumpama macam tak selesa. Diberi macam satu rasa yang macam, kenapa dan saya juga dipengaruhi semalam. Hampir-hampir juga saya tertewas dengan emosi supaya tidak dekat dengan bos Wan. Jadi saya serahkan segala apa pun hajat saya minta Allah lindung. Sebab saya tahu benda ni dia akan datang. Selagi dia tak nampak bos Wan atau The Empire tumbang, selagi tu benda tu akan berlangsung. Tapi dia kena ingat, setiap perbuatan pasti ada balasan. Kalau baik kau buat, baiklah balasannya. Janji Allah tu pasti. Dan pada mereka-mereka yang mendahului Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka mereka berdepan dengan sesuatu yang mereka rasa benda tu kecil. Tapi kita ingat, kita hanya mengagungkan, mentaksubkan yang satu. Jangan taksub selain daripada yang satu, yang Maha Esa. Sebab tu saya letakkan sepenuhnya, apa pun saya tidak ada daya. Saya sendiri pun kalau naik penat sangat dah. Korang pun nampak proses kita selama 2 minggu kita gopeng KL gopeng. Sampai kita balik ni, kita baru nak teruskan explore. Hari pertama dekat Saka pun kita dah kena benda yang pelik. Dan saya dapat rasakan apabila saya minta pandangan daripada perawat dan sahabat-sahabat saya yang ada, benda ni bukan berkenaan dengan barang yang di sana. Ada orang tua datang. Ada orang tua datang. Aku nampak dia. Mana bos Wan? Dia lalu depan kereta boy. Ada satu orang tua. Astagfirullahaladzim. Aku dengar suara orang tua tu dulu. Sebab aku nampak kelibat dia. Depan kereta ni. Bos Wan tak pernah macam ni tau. Bukan, aku cerita apa aku nampak ah. Aku dengar dulu suara dia. Tapi aku tak kenal dia siapa. Saya faham apa yang bosan ceritakan. Sebab bila dalam keadaan proses ni, dia boleh dengan izin dia boleh nampak something. Yes, dia tadi dia agak tak selesa dengan mood dia, tak berapa nak okey. Korang pun biasa tengok bos Wan macam mana. Biasanya bos Wan dia akan enjoy dia punya live, aktif. Tapi dia agak macam saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Sekarang ni nampak perubahan yang ketara sebenarnya. Kan, saya nak bagi bos Wan healing tenang pun, korang pun nampak dalam situasi ni mungkin dia gelisah. Tangan dia pun masih macam ada something wrong. Dia macam tak boleh nak duduk relax. Dia macam ada something yang mengusik dia. Kalau tak ada, dia bukan macam ni. Dia mesti ada, dia kacau saya. Dia akan buat lawak sikit, ataupun dia akan fokus untuk bercakap, untuk bercerita. Dia jarang leka macam ni. Dia jarang cuai macam ni. Tapi tak tahulah, mungkin dia okey ataupun emosi dia terganggu, kita tak tahu. Benda berkaitan dengan perkara yang dilalui ni lebih kepada perkara-perkara mistik dan gaib ni. Kita tahu kelebihan mereka ni, golongan-golongan ini adalah memperdaya dan mengganggu emosi. Dia takkan dapat mengapa-ngapakan dari sudut fizikal. Betul. Tapi bila dia ganggu dari sudut emosi, maka benteng kita tu runtuh. Itu yang menyebabkan laluan mudah untuk dia. Sebab tu kita sendiri pun tak mampu sebenarnya, tapi sebab kita kena selalu ada dengan dia orang untuk ingatkan. Kalau kita tak ingatkan, lagi mudah dia orang tumbang. So saya rasa orang kata cuba habis baik dah. Saya tak mampu sebenarnya. Saya doakan sahabat-sahabat kawan-kawan saya ni macam Mak Elpon ni semua cepat sihat. At least kita dapat recovery balik cepat. Kita kembali balik semangat. Yang sebenarnya dia tidak akan tumbang apabila semangat dia kuat. Dan saya melihat semangat tu ada pada bos Wan. Cuma benda ni berlaku apabila dia melibatkan family. Di situ saya nampak kalahnya seorang perwira ni, kalahnya seorang pejuang ni kerana dia diganggu, bukan diganggu dirinya sendiri. Keluarga bang, diganggu ahli keluarganya. Benda yang akan hidup dengan kita sampai last. Bini, anak-anak. So kalau benda tu dah diusik juga, siapa tak angin. Nampak tak? Sebab dia. kalau kau nak sakitkan seseorang, kalau kau nak sakitkan seseorang ataupun kau tak nak seseorang tu berjaya, kau fokus dekat orang tu je. Biar kau nak berhadapan, kau berhadapan dengan orang tu je. Jangan kau kaitkan dengan orang-orang keliling. Sebab benda tu ni bukan mencabar tapi weh. Ya, betul lah tadi tu. Tempat tu gelap Ustaz. Saya terima satu SS geng. Dekat lampu putih tu, dekat lampu putih ada satu sosok yang
memakai macam tudung, mukanya hitam gelap dan bahagian bawah ni ada 2-3 wajah lagi. Nanti saya tunjuk kat live nanti lah. Okay. Saya dapat akses daripada moderator saya. Agak pelik sikit lah ni. Okay. Sekejap lagi. Baik, saya tamatkan dulu kita punya podcast Pod Ruang Gelap. Terima kasih buat semua penonton-penonton. Terima kasih. Semalam saya dapat tengok respon daripada penonton-penonton dekat Pod Ruang Gelap. Komen yang mendoakan kesejahteraan buat kita semua. Saya sangat respon sangat baik. Terima kasih banyak-banyak. Antara views yang tertinggi juga dalam tempoh 15 jam. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Saya perlukan subscriber yang ramai lagi untuk support Pod Ruang Gelap. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf saya tak boleh nak bercakap banyak hari ni. Rasa macam ada benda nak keluar daripada ni. Saya tak tahu benda apa nak keluar. Dia rasa benda sangkut. Saya batuk tak lepas. Daripada malam tadi sampai sekarang. Jadi saya minta doakan kesejahteraan yang mana ada dekat dalam live, dekat dalam kita punya ni. Penonton-penonton yang dekat Ruang Gelap, Pod Ruang Gelap, korang boleh tengok live kita secara langsung setiap malam di ID Bosuan 88. Mael 44. Dan next Iwan. Dan Kill Z-Boy. Okay, korang boleh tengok kita orang secara live di live TikTok. ID yang telah pun disebutkan tadi. Terima kasih buat penonton-penonton semua di Pod Ruang Gelap. Terima kasih. Semoga Allah mewahkan rezeki korang. Allah jaga korang daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Begitu juga doakan untuk kami. Thank you so much. Assalamualaikum. Pod Ruang Gelap.